Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 31 Mac 2020 bersama saya, Syazwana Amin. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung pemilikan sejumlah besar wang tunai yang meragukan dipercayai milik seorang bekas menteri. SPRM dalam satu kenyataan hari ini berkata, kertas siasatan berkenaan dibuka susulan aduan berhubung pemilikan wang itu. SPRM menerima aduan berhubung pemilikan sejumlah besar wang tunai yang meragukan dipercayai milik seorang bekas menteri seperti dilaporkan oleh media semalam. Siasatan terhadap aduan itu akan dibuat mengikut Akta SPRM 2009. Semalam media melaporkan seorang bekas menteri terpaksa berputih mata apabila wang tunai RM250,000 yang disimpan dalam peti besi simpanan di kediamannya di Petaling Jaya disedari hilang. Dalam pada itu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjelaskan bahawa wang yang dicuri dari rumahnya kemarin adalah milik peribadi beliau dan ibu bapanya. Dalam satu hantaran di Instagramnya, Syed Saddiq berkata mereka membuat laporan polis berkenaan kehilangan wang itu yang mana RM90,000 adalah miliknya, RM50,000 ibunya dan RM70,000 milik bapanya. Jelasnya lagi, majoriti wang itu dikeluarkan bagi tujuan pengubahsuaian rumah yang mereka miliki bersama dan juga untuk tujuan peribadi. Syed Saddiq yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan berkata, tiada apa yang ingin disembunyikan, malah mereka sekeluarga membuat laporan polis berhubung kecurian itu. Tegasnya, beliau akan memberikan kerjasama penuh dengan membantu siasatan SPRM. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan supaya kerajaan tidak membayar emolumen diraja kepada Seri Paduka berdua selama 6 bulan mulai Mac hingga Ogos. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, berkenan oleh Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah bertujuan membantu meringankan beban kewangan kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Ia juga bagi menyahut keputusan kerajaan memotong 2 bulan gaji Perdana Menteri, Menteri serta Timbalan Menteri dan disalurkan ke tabung COVID-19. Ahmad Fadil berkata perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dengan Ramadan yang akan tiba 3 minggu lagi sebelum disusuli Aidilfitri pada akhir Mei, terpulang kepada orang ramai memastikan PKP tidak dilanjutkan dan rakyat boleh meraihkan perayaan itu, kata Menteri Pertahanan Ismail Sabri. Yang boleh memastikan tidak ada PKP ketiga, PKP keempat, kita boleh berhari raya seperti biasa adalah tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jika kita terus mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, saya percaya perkara tentang ketakutan kita untuk sambungan PKP tersebut akan dapat kita selesaikan. Perkembangan terkini wabak COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air. Jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat 6 kes menjadikan jumlah 43 kes hari ini. Peningkatan kes harian pula sebanyak 140 menjadikan jumlah keseluruhan 2,766 kes. Seramai 94 pesakit kini ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah itu, 60 memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 43 kes dengan kadar kematian 1.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Lebih 20 kaki tangan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tiba di Menara City One di Jalan Munshi Abdullah, Ibu Negara jam 1.50 petang hari ini. Mereka hadir bagi membuat saringan COVID-19 terhadap penghuni di situ yang diarahkan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD.
PKPD dilaksanakan berikutan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM susulan pengesahan 17 kes positif COVID-19 di menara itu dan diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Menara itu mempunyai 3,200 penghuni yang menginap di 502 unit kondominium serta premis perniagaan. Baiklah, sekian saja dari saya Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum Pak Tan. Waalaikumsalam. Kamu berdua ni daripada majalah mana ni? Ini kat kami. Kalau boleh nak ambil masa sikit Pak Tan untuk kami tanya beberapa soalan. Sekarang ni disebabkan ladang kelapa sawit macam Pak Tan ni, dah banyak orang hutan yang dah mati. Banyak binatang mati macam harimau, gajah disebabkan pembukaan ladang kelapa sawit. Apa cadangan kamu? Nak suruh saya musnahkan ladang sawit saya ni? Kamu tahu tak akibatnya akan lagi buruk nanti? Kelapa sawit ni sebenarnya adalah tanaman minyak sayuran yang paling berdaya saing di dunia. Kamu bayangkan, 1 hektar ladang sawit boleh menghasilkan antara 3 ke 4 tan minyak sawit. Minyak sayuran jenis lain, nak dapat 1 tan pun belum tentu. Ladang kelapa sawit sebenarnya boleh menghasilkan lebih kurang 3 kali ganda oksigen daripada hutan semula jadi. Jadi, apa benda yang kamu berdua mengarut ni? Ladang kelapa sawit ni lah yang membantu keluarga saya, keluarga orang-orang di kampung ni untuk keluar daripada kongkongan kemiskinan. Kalau kamu berdua ni wartawan, aktivis pencinta alam sekitar, sepatutnya kamu berdua ni lah yang membantu menaikkan, membangunkan industri sawit kita ni supaya boleh memberi manfaat kepada orang kita. Dan pada masa yang sama boleh mengekalkan, memelihara alam sekitar.